Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kedudukan realiti ekonomi negara kita sekarang, kita berhadapan dengan dua masalah yang besar ya. Yang pertama ialah penguncupan GDP sebanyak 5.2%, ataupun dengan nilainya lebih kurang dalam 67 hingga 70 bilion ringgit ya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kadar pengangguran di negara pada tahap 4.7% ataupun 800,000 orang tidak mempunyai pekerjaan sekarang, manakala dari sudut underemployment ataupun situasi di mana mereka yang dahulunya bekerja pada peringkat yang lebih tinggi dengan gaji yang lebih tinggi, sekarang terpaksa membuat kerja dengan gaji dan upah yang lebih rendah ya. Jumlah berdasarkan maklumat yang kita terima adalah sekitar RM500,000 ya. Itu satu ya. Yang keduanya, dari sudut GDP negara, kita melihat sumbangan ya daripada sektor pertanian sebanyak 7%, sumbangan daripada sektor PKS hampir 40%, dan selebihnya daripada sektor industri ya. Cuma yang saya nak sentuh di sini adalah dari sudut sektor PKS ya. Pada PKP 1 sejumlah hampir 9% PKS gulung tikar. Okay. Itu satu ya. Pada PKP yang kedua 1.9% PKS gulung tikar. Okay. Dan kita melihat, kalau kita tahu statistik mengenai PKS, jumlah PKS yang ada di negara kita sekarang melebihi 1 juta PKS. Sama ada PKS mikro, PKS kecil, sederhana, maupun PKS nano itu sendiri ya. Jadi ini adalah satu jumlah yang agak besar ya, bila kita katakan 10% PKS, melebihi 10% PKS seluruh negara gulung tikar. Maknanya kita melihat satu angka yang melebihi 100,000 bisnes ataupun perniagaan yang telah tidak dapat diteruskan. Okay. Seterusnya, kita melihat kedudukan ekonomi dari sudut jualan ya, jualan terutamanya di sektor, contohnya sektor di restoran ya. Berdasarkan maklumat yang kita terima, jualan di restoran telah menurun dalam tempoh PKP sebanyak 80%. Jadi ini adalah satu penurunan yang cukup signifikan. Cukup signifikan. Dan inilah realiti kedudukan ekonomi kita sekarang. Kita bergelut dengan masalah recession secara menyeluruh ya. Kita belum lagi sentuh mengenai sektor pelancongan. Sektor pelancongan juga mengalami mengalami penurunan hampir 100%. Jadi kita bergelut dengan masalah resesi ataupun recession ekonomi secara menyeluruh, dan cabaran untuk kita kerajaan Malaysia dan juga cabaran untuk rakyat-rakyat Malaysia seluruhnya ialah bagaimana kita memulihkan kedudukan ekonomi negara supaya kita boleh mencapai satu tahap di mana kita boleh kembali pada tahap yang asal ya, pada tahun 2020. Itu yang pertama. Dan kemudian daripada situ kita boleh mengorak langkah untuk memulihkan lagi, to revitalize kita punya ekonomi supaya kita boleh mencapai pertumbuhan yang baik di tahun-tahun mendatang.